Assalamualaikum semua. Salam. Semua sihat ke? Sihat cikgu. Dah makan? Dah. Makan apa? Makan nasi cikgu. Nasi. Sudah kenyang lah kan? So, cikgu harap kamu semua dapat tumpukan sepenuh perhatian semasa cikgu mengajar. Boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cuba kamu tengok kat tangan cikgu ni. Cikgu pegang apa? Gambar rumah cikgu. Gambar rumah, betul. Lagi satu ni? Batu bata. Okey, betul. Jadi, apa yang kamu faham daripada gambar yang cikgu tunjuk ni? Dari batu bata jadi rumah cikgu. Okey, betul. Jadi, kalau kita nak bina rumah, mesti dia punya basic atau asas dia kita kena guna batu bata. Betul tak? Betul. Jadi, asas untuk pembinaan rumah adalah batu bata. Okey, cikgu nak tanya kamu, pernah tak kamu fikir asas kepada benda-benda hidup atau bagaimana sesuatu benda hidup tu terbentuk? Sebagai contoh, tumbuhan, organ manusia. Pernah tak? Tak pernah cikgu. Tak pernah? Kamu tak pernah terfikir? Tak. Okey, tak apa. Jadi, hari ni cikgu akan perkenalkan tajuk atau topik baru kita yang akan kita belajari hari ini adalah sel sebagai unit asas hidupan. Kamu semua dah bersedia ke? Dah. Okey, bagus. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu akan explain, cikgu akan bacakan dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pertama, murid dapat berkomunikasi sekurang-kurangnya 3 fungsi setiap struktur dalam sel dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 perbezaan sel haiwan dengan sel tumbuhan. Okey, objektif yang kedua, murid dapat membezakan sekurang-kurangnya 3 jenis dan 3 fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi, kita semua akan sama-sama cuba untuk capailah objektif ni sehingga ke akhir pembelajaran kita pada hari ini. Semua dah bersedia? Dah. Dekat tangan cikgu ni ada 2 kertas, 2 gambar. Okey, gambar yang pertama adalah gambar sel tumbuhan dan gambar yang kedua adalah gambar sel haiwan. Okey, cuba kamu tengok apa yang kamu faham tentang gambar ni. Apa yang kamu faham tentang gambar ni? Gambar sel. Okey, betul. Kalau kita perhatikan dekat setiap sel ni dia dah label dah ini apa, betul tak? Betul. Okey, dan setiap label dia sebenarnya ada fungsi tersendiri. Okey, first cikgu akan explain fungsi untuk sel haiwan. Okey, ini adalah sel haiwan dan fungsi dia pada sel haiwan adalah ia adalah berperanan sebagai gerak aktif ataupun kita kata respon terhadap haiwan lah. Fungsi dia adalah untuk membantu haiwan bergerak aktif ataupun memberi respon. Semua jelas ke? Jelas. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okey, itu adalah fungsi untuk sel haiwan. Untuk sel tumbuhan pula, fungsi dia adalah berperanan untuk melakukan proses fotosintesis dan juga keupayaan untuk berdiri tegak.
Maksud dia bantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan keupayaan untuk berdiri tegak. Semua jelas? Jelas. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada. Tak ada, okey bagus. Setakat ni semua jelas Ya. Okey, seterusnya cikgu akan explain kedua-dua beza antara sel tumbuhan dengan sel haiwan. Dia ada perbezaan tau. Jadi dia ada beberapa perbezaan. Cikgu akan explain satu persatu. Okey, untuk sel haiwan dan tumbuhan, dari segi dia punya struktur, okey, seperti yang kita dapat tengok pada gambar ni, struktur dia pun dah berbeza, betul tak? Yang ni yang paling jelas lah perbezaan dia. Struktur dia adalah berbeza. Itu adalah perbezaan yang pertama. Okey, perbezaan yang kedua adalah bentuk dia. Bentuk dia pun lain kan, betul tak? Yang sel tumbuhan ni, dia macam bentuk apa ni? Roti. Roti, dia bentuk petak kan? Okey, untuk sel haiwan, dia macam bentuk apa ni? Batu. Batu pun boleh. Lagi? Bentuk apa ni? Macam peta, cikgu. Peta pun boleh sebab warna-warni kan. Okey, so bentuk dia adalah berbeza. Okey, seterusnya dari segi dia punya dinding, untuk sel haiwan dia tak ada dinding, tak wujud dinding. Dinding sel lah maksudnya. Untuk sel tumbuhan dia ada dinding sel. Okey, dari segi vakul ni untuk sel haiwan dia tak ada vakul kecuali sel yang kecil ataupun sel yang halus seperti amoeba. Kalau amoeba dia berkemungkinan untuk ada vakul, manakala untuk sel tumbuhan dia tak adalah, dia memang totally tak ada. Okey, untuk kloroplas pula tidak wujud pada sel haiwan, manakala wujud pada sel tumbuhan. Okey, seterusnya last sekali, sel haiwan menyimpan makanan glikogen, manakala sel tumbuhan menyimpan makanan kanji. Semua jelas? Jelas. Ada persoalan? Ada. Ada persoalan, baguslah. Semua faham, semua tak ada soalan. Seterusnya, okey, cikgu nak siapa seorang yang nak bagi rumusan ataupun share dengan cikgu apa yang dia dapat untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Ada sesiapa nak volunteer tak? Sesiapa nak volunteer? Awak nak volunteer? Okey, apa rumusan yang awak dapat pada hari ini? Hari ini saya dapat belajar perbezaan sel tumbuhan dan sel haiwan, cikgu. Betul. Okey, boleh kamu bagi tahu cikgu satu perbezaan dia yang telah kamu Sel belajar? tumbuhan tak ada dinding. Betul. Sel haiwan ada dinding. Betul. Okey, bagus. Betul tak, kelas? Okey, betul kan? Okey, jadi setakat ni cikgu harap semua faham. Kalau tak faham boleh tanya cikgu selepas ini. Tapi sebelum kita tutup sesi pembelajaran, cikgu akan bagi kertas latihan pengukuhan ni untuk make sure kamu semua faham dengan jelas. Nanti kita akan bincang untuk next class, okey? Okey. Okey, so cikgu akan bagi. Okey.
Jadi kalau ada apa-apa persoalan boleh bincang sesama kamu. Untuk jawapannya kita akan bincang untuk kelas yang akan datang. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih semua.